Salam sejahtera, saya ingin memperkenalkan tentang pengenalan konsep dan komponen utama perdagangan antarabangsa. Perdagangan antarabangsa merujuk kepada pertukaran barangan dan perkhidmatan antara negara. Ia memainkan peranan penting dalam ekonomi global, memudahkan aliran barangan dan perkhidmatan merentasi sempadan. Beberapa konsep dan komponen utama adalah penting untuk memahami perdagangan antarabangsa. Yang pertamanya adalah kelebihan perbandingan, iaitu teori ekonomi ini yang dibangunkan oleh David Ricardo mencadangkan bahawa negara harus menghususkan diri dalam mengeluarkan barangan dan perkhidmatan di mana mereka mempunyai kelebihan perbandingan, iaitu keupayaan untuk menghasilkan pada kos peluang yang lebih rendah. Dengan berbuat demikian, negara boleh berdagang antara satu sama lain dan kedua-duanya mendapat manfaat daripada pertukaran itu. Yang kedua adalah rantaian bekalan global. Banyak produk hari ini adalah hasil daripada rantaian bekalan global yang kompleks. Peringkat pengeluaran yang berbeza berlaku di pelbagai negara dan produk akhir dipasang atau dihasilkan melalui kerjasama antara pelbagai negara. Yang ketiga adalah World Trade Organization, WTO. WTO ialah organisasi antarabangsa yang mengawal, selia dan memudahkan perdagangan antarabangsa. Ia menyediakan forum untuk merundingkan perjanjian perdagangan, menyelesaikan pertikaian dan mewujudkan peraturan untuk amalan perdagangan yang adil. Yang seterusnya adalah tarif dan halangan perdagangan. Tarif ialah cukai yang dikenakan ke atas barangan dan perkhidmatan yang diimport, menjadikannya lebih mahal dan seterusnya ia melindungi industri domestik. Sehubungan dengan itu, halangan perdagangan termasuk halangan tarif dan bukan tarif boleh mempengaruhi jumlah dan corak perdagangan antarabangsa. Yang seterusnya adalah lebihan dan defisit perdagangan. Lebihan perdagangan berlaku apabila sesebuah negara mengeksport lebih banyak barangan dan perkhidmatan daripada mengimport. Sebaliknya, defisit perdagangan berlaku apabila negara mengimport lebih banyak daripada mengeksport. Kedua-dua lebihan dan defisit boleh memberi implikasi ekonomi kepada sesebuah negara. Bukan itu sahaja, tarif dan halangan perdagangan ialah salah satu cukai yang dikenakan ke atas barangan dan perkhidmatan yang diimport, menjadikannya lebih mahal dan seterusnya melindungi industri domestik. Halangan perdagangan termasuk halangan tarif dan bukan tarif boleh mempengaruhi jumlah dan corak perdagangan antarabangsa. Sehubungan dengan itu, saya ingin memperkenalkan tentang perdagangan di US. Imbangan dagangan. Australia sering mengalami defisit perdagangan bermakna ia mengimport lebih banyak barangan dan perkhidmatan daripada mengeksport. Ini telah menjadi subjek perbincangan ekonomi dan politik dengan pelbagai pendapat tentang kesannya terhadap ekonomi. Seterusnya, dasar perdagangan. Kerajaan Australia melalui agensi seperti Pejabat Wakil Perdagangan AS menetapkan dan menguatkuasakan dasar perdagangan. Dasar ini bertujuan untuk memudahkan amalan perdagangan adil dan melindungi kepentingan industri pekerja Amerika. Seterusnya adalah perjanjian perdagangan. Selain USMCA, AS terlibat dalam pelbagai perjanjian perdagangan di seluruh dunia. Sebagai contoh, AS telah menunjukkan minat dalam perkongsian Trans-Pacific walaupun ia menarik diri daripada perjanjian asal yang kemudiannya berkembang menjadi perjanjian komprehensif dan progresif untuk perkongsian Trans-Pacific. Selain itu, ekspor dan import. Amerika Syarikat ialah pengekspor utama barangan perkhidmatan termasuk teknologi, jentera, produk pertanian dan perkhidmatan kewangan. Import utama termasuk jentera, elektronik, petroleum dan barangan pengguna. Berikut adalah beberapa isu ketelusan yang berpotensi berkaitan dengan perdagangan antarabangsa di Amerika Syarikat. Pertamanya ialah rundingan perjanjian perdagangan, kedua pengenaan tarif, ketiga perlindungan harta intelek, keempat ketelusan rantaian bekalan, kelima krisis politik.
Di bawah rundingan perjanjian perdagangan, terdapat dua isu iaitu Trans-Pacific Partnership dengan isu United States-Mexico-Canada Agreement USMCA. Di bawah isu Trans-Pacific Partnership TPP, terdapat kebimbangan buruh dan alam sekitar. Pengkritik berpendapat bahawa TPP mungkin tidak mempunyai peruntukan yang cukup kukuh untuk melindungi hak buruh dan piawaian alam sekitar. Keduanya ialah hak harta intelek. Kebimbangan telah dibangkitkan mengenai peruntukan perjanjian mengenai harta intelek dengan sesetengah pihak berpendapat bahawa ia mungkin membawa kepada undang-undang paten dan hak cipta yang lebih ketat yang berpotensi menjejaskan akses kepada ubat-ubat dan inovasi lain. TPP juga memberi kesan kepada pekerjaan. Penentang mendakwa bahawa TPP boleh menyebabkan kehilangan perniagaan dan pekerjaan dalam industri tertentu. Seterusnya ialah Investor State Dispute Settlement, di mana kemasukan mekanisme ISDS telah menjadi kontroversi kerana ia membolehkan pelabur menyaman kerajaan jika mereka percaya pelaburan mereka dilayan secara tidak adil. Dan yang terakhir ialah kurang ketelusan. Semasa rundingan, terdapat kritikan tentang kekurangan ketelusan dalam proses rundingan yang membawa kepada kebimbangan mengenai pengaruh kepentingan korporat. Isu seterusnya ialah isu United States-Mexico-Canada Agreement USMCA. Di bawah isu ini terdapat peruntukan industri auto, di mana sesetengah pengkritik berpendapat bahawa keperluan peraturan asal USMCA untuk industri auto boleh meningkatkan kos pengeluaran dan mengganggu rantaian bekalan. Seterusnya ialah piawaian buruh. Walaupun USMCA termasuk peruntukan untuk menambah baik keadaan buruh, terdapat kebimbangan mengenai penguatkuasaan piawaian, terutamanya di Mexico. Ketiga adalah peruntukan untuk pharmaceutical dan harta intelek. Kebimbangan telah dibangkitkan tentang peruntukan yang berkaitan dengan pharmaceutical dan harta intelek yang berpotensi memberi kesan kepada akses kepada ubat mampu milik. Seterusnya adalah perdagangan tenusu dan pertanian, di mana perjanjian ini termasuk perubahan kepada perdagangan tenusu dan pertanian yang boleh menjejaskan petani di negara anggota. Yang terakhir adalah Sunset Clause, di mana perjanjian akan tamat selepas tempoh tertentu melainkan ketiga-tiga negara bersetuju untuk memperbaruinya. Ini telah menimbulkan ketidakpastian tentang kestabilan jangka panjang hubungan perdagangan. Isu kedua adalah pengenaan tarif. Pengenaan tarif oleh Kerajaan Amerika Syarikat telah menjadi punca kontroversi. Kebimbangan telah dibangkitkan tentang kekurangan ketelusan dalam menentukan produk yang disasarkan dan potensi kesan ke atas perniagaan domestik dan antarabangsa. Pengenaan tarif menyebabkan pertikaian perdagangan. Amerika Syarikat telah terlibat dalam pertikaian perdagangan dengan pelbagai negara, terutamanya China. Ketegangan perdagangan mengakibatkan pengenaan tarif ke atas pelbagai barang antara Amerika Syarikat dan rakan dagangannya. Seterusnya adalah Seksyen 232 dan 301 Akta Perdagangan 1974. Seksyen 232 Akta Perluasan Perdagangan 1962 membenarkan Presiden mengenakan tarif atas alasan keselamatan negara, di mana tampiran Trump telah menggunakan Seksyen 232 untuk mengenakan tarif ke atas import keluli dan aluminium dari pelbagai negara. Tarif Seksyen 301 pula untuk menangani amalan perdagangan yang tidak adil. Seterusnya adalah perjanjian perdagangan dan pengurangan tarif. Amerika Syarikat telah terlibat dalam rundingan untuk pelbagai perjanjian perdagangan seperti United States-Mexico-Canada Agreement
USMCA yang menggantikan North America Free Trade Agreement NAFTA. Perjanjian ini selalunya melibatkan perbincangan mengenai pengurangan dan penghapusan tarif. Isu ketiga dalam ketelusan perdagangan antarabangsa Amerika Syarikat adalah perlindungan harta intelek. Pertama adalah paten. Cabaran sistem paten. Amerika Syarikat mempunyai sistem paten yang teguh, tetapi terdapat cabaran seperti tunggakan permohonan paten. Seterusnya adalah troll patent yang merupakan sebuah entiti yang mengeksploitasi sistem patent dengan memperoleh patent untuk tujuan menyaman syarikat atas pelanggaran. Kedua adalah keselamatan cyber. Melindungi harta intelek dalam era digital memerlukan langkah keselamatan cyber yang teguh untuk menghalang akses tanpa kebenaran, kecurian atau manipulasi maklumat berharga. Ketiga adalah tanda dagangan ataupun trademark. Amerika Syarikat menghadapi cabaran yang berkaitan dengan pemalsuan barang bertanda dagangan di dalam dan di luar negara. Dengan pertumbuhan e-dagang, platform dalam talian boleh menjadi tuan rumah kepada penjual yang melanggar tanda dagangan dan menjadikannya mencabar untuk menguatkuasakan perlindungan. Keempat adalah hak cipta. Persekitaran digital menimbulkan cabaran terhadap perlindungan hak cipta dengan isu seperti cetak rompak dalam talian, pengedaran kandungan digital tanpa kebenaran dan perkongsian fail. Menentukan sempadan penggunaan adil boleh mencabar dan membawa kepada pertikaian undang-undang ke atas penggunaan bahan berhak cipta tanpa kebenaran. Isu keempat adalah ketelusan rantaian bekalan. Ketelusan rantaian bekalan, terutamanya dalam industri seperti tekstil dan elektronik, telah menjadi kebimbangan yang semakin meningkat. Terdapat tekanan yang semakin meningkat bagi syarikat untuk mendedahkan maklumat tentang rantaian bekalan mereka, termasuk amalan buruh dan kesan alam sekitar. Isu pertama adalah permintaan pengguna. Pengguna menjadi lebih sedar tentang produk yang mereka beli dan secara aktif mencari maklumat tentang asal-usul, proses pengeluaran dan amalan etika syarikat yang mereka sokong. Sebagai contoh, syarikat fast fashion seperti H&M dan Shein. Akibatnya, perniagaan yang berada di bawah tekanan untuk menjadi lebih telus mengenai rantai bekalan mereka untuk memenuhi jangkaan pengguna. Kedua adalah tanggungjawab sosial. Syarikat mengiktiraf kepentingan tanggungjawab sosial dan ketulusan ialah elemen utama untuk menunjukkan amalan perniagaan yang beretika. Ini termasuk pertimbangan seperti amalan buruh yang adil, kemampanan alam sekitar dan sumber bahan mentah yang beretika. Ketiga adalah pematuhan peraturan. Pelbagai peraturan di peringkat persekutuan dan negeri memerlukan syarikat mendedahkan maklumat tertentu tentang rantaian bekalan mereka. Ini termasuk Peraturan Mineral Konflik dan Akta Ketelusan California dalam rantaian bekalan yang bertujuan untuk memerangi pemerdagangan manusia dan perhambaan dalam rantaian bekalan. Keempat adalah teknologi dan pengurusan data. Kemajuan dalam teknologi seperti blockchain dan alat pengurusan rantaian bekalan lain membolehkan syarikat mencipta rantaian bekalan yang lebih telus. Teknologi ini menyediakan cara yang lebih selamat dan terpencar untuk merekod urus niaga dan menjejak projek dari asalnya. Isu yang terakhir adalah krisis politik. Krisis politik boleh memberi kesan yang ketara ke atas pemerdagangan antarabangsa di Amerika Syarikat. Pertamanya ialah ketidakpastian pelabur. Krisis politik sering membawa kepada peningkatan ketidakpastian tentang persekitaran politik dan ekonomi masa depan. Ketidakpastian boleh menghalang pelabur dan perniagaan asing daripada terlibat dalam
perdagangan dengan negara yang terjejas. Pelabur boleh menangguhkan atau membatalkan rancangan pelaburan menjejaskan aktiviti berkaitan perdagangan. Kedua adalah ketidakstabilan mata wang. Krisis politik boleh menjuang kepada ketidakstabilan mata wang dan turun naik dalam kadar pertukaran. Perubahan mendadak dalam kadar pertukaran boleh memberi kesan kepada daya saing ekspor dan import Amerika Syarikat. Perniagaan mungkin menghadapi cabaran dalam menetapkan harga barangan dan perkhidmatan mereka dan pengguna mungkin mengalami perubahan dalam kos barangan import. Ketiga adalah gangguan rantaian bekalan. Krisis politik boleh mengakibatkan gangguan kepada rantaian bekalan disebabkan oleh faktor seperti pergolakan awam, mogok atau perubahan dalam dasar kerajaan. Ini boleh memberi kesan kepada pengeluaran dan pengedaran barang yang membawa kepada kelewatan dan peningkatan kos. Perniagaan mungkin perlu menilai semula strategi, rantaian bekalan mereka dan mencari sumber alternatif untuk input. Yang terakhir adalah kesan ekonomi global. Krisis politik di Amerika Syarikat boleh memberi kesan limpahan ke atas ekonomi global. Memandangkan sifat perdagangan antarabangsa yang saling berkaitan, gangguan dalam satu ekonomi utama boleh memberi kesan riak ke atas rakan perdagangan dan pasaran global, menjejaskan rantaian bekalan dan prestasi ekonomi keseluruhan. Kesimpulan, meningkatkan ketelusan dalam perdagangan antarabangsa adalah penting untuk mempromosikan perdagangan global yang adil dan cekap. Berikut ialah beberapa strategi yang boleh membantu meningkatkan ketelusan dalam perdagangan antarabangsa di Amerika Syarikat. Yang pertamanya adalah pendigitalan dan automasi. Ia menggalakkan penggunaan platform dan teknologi digital untuk dokumentasi perdagangan, pengisytiharan kastam dan proses lain yang berkaitan. Seterusnya, ia melaksanakan sistem pertukaran data elektronik untuk memudahkan pertukaran maklumat yang lancar antara rakan dagangan. Yang seterusnya adalah inisiatif data terbuka. Ia menggalakkan inisiatif data terbuka menjadikan maklumat berkaitan perdagangan boleh diakses oleh orang ramai, perniagaan dan pengubal dasar. Ia menyediakan platform dalam talian berpusat untuk mengakses data perdagangan, tarif, peraturan dan maklumat lain yang berkaitan. Bukan itu sahaja, penyeragaman proses menyokong dan menerima pakai piawaian antarabangsa untuk dokumentasi dan proses perdagangan untuk memastikan konsistensi dan kebolehoperasian. Ia juga menggalakkan penggunaan format elektronik piawai untuk invoice, dokumen penghantaran dan dokumen berkaitan perdagangan lain. Yang seterusnya adalah pemodenan kastam. Ia melabur dalam memodenkan prosedur kastam untuk menyelaraskan proses pelepasan dan mengurangkan halangan birokrasi. Ia juga melaksanakan pendekatan berasaskan risiko kepada pemeriksaan kastam, menyasarkan penghantaran berisiko tinggi sambil mempercepatkan pelepasan yang berisiko rendah. Sekian, terima kasih.